Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana abwabal fahmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika min ibadika as-salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim tadhakkura wat tadhkira wan nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dalalata ila al-huda wad da'wata 'ala al-khair wa ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalan yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan keberkatan majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bila syak, kerana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar, siapa yang belajar, keluar daripada rumahnya, keluar untuk dia mendapatkan ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala lorongkan dia dengan sebab dia menuntut ilmu tersebut. Allah buka jalan untuk dia, iaitu jalan ke syurga dengan mudah, iaitu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia jalannya untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita juga yang hadir pada pagi ini dengan niat ingin menimba ilmu, insya-Allah semuanya kita sekarang ni sebenarnya dah atas highway. Sekarang ni kita dah atas highway menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak hairan orang yang selalu menuntut ilmu, kebanyakannya mereka ni husnul khatimah. Husnul khatimah. Sebab apa? Sebab Allah nak masukkan ke dalam syurga. Jadi mudah-mudahan kita juga mendapat husnul khatimah. Baik. Hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah sampai kepada bab yang ke-6. Bab yang ke-7. Bab yang ke-7, menggantung harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada bab-bab sebelumnya, bermula daripada permulaan mendapat hidayah, kemudian masuk kepada
berlaku taat kepada Allah, kemudian zikir-zikir maksuran, kemudian jangan bertangguh beramal, kemudian masuk jangan mengekalkan perbuatan maksiat, kemudian masuk kepada menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dipanggil episod perjalanan kehidupan kita yang melalui bimbingan. Sebenarnya cerita ni adalah cerita diri kita. Kan? Kita dah pernah, kita ni banyak kali dah dapat hidayah daripada Allah, dan kita pun banyak kali juga cuba beramal, dan kita pun mengalami bertangguh-tangguh daripada beramal, dan kita pun ada maksiat. Ini sebenarnya cerita kehidupan kita, diri kita sendiri. Jadi bila kita baca itu, ini adalah cerita diri kita sendiri. Tak ada ini cerita fulan bin fulan ni. Jadi melalui bimbingan guru-guru macam ni, seperti tuan guru kita Haji Zulkifli bin Haji Ismail yang minggu ni lah mengajarkan kita tentang Asmaul Husna. Jadi bercerita tentang diri kita. Jadi masing-masing menyemak keadaan dirinya sendiri, bagaimana keadaan kita. Tajuknya sahaja pun sekarang ini menggantung harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ini bergantung harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah bergantung harapan kepada Allah ketika susah sahaja, ataupun bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika senang sahaja, ataupun bagaimana? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan perkara ini apa dia? Salah satu daripada rukun iman. Bila kata bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berkait dengan apa dia? Beriman kepada qada dan qadar. Dan beriman kepada qada dan qadar ini salah satu daripada rukun iman. Tak mungkin seseorang itu menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dia mengetahui tentang iman. Sebab itu awal dari perbicaraan pada kitab ini, setelah mendapat hidayah, dan bagaimana dia menjaga hidayah tersebut, dia kena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu yang dituntut terutamanya iaitu dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu pengajian yang minggu lepas disebutkan oleh tuan guru, kalau seseorang itu mengetahui, memahami makna-makna Asmaul Husna tersebut, apa yang disampaikan, iaitu mengenal Allah. Maknanya kehidupannya bila dia memahami semuanya, dia membaca dan memahami melalui sifat-sifat af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tak terasa langsung pun apa yang berlaku ke atas dirinya. Contoh, dia sebelumnya kaya, dia mengatakan yang kaya ini Allah, sebab Allah maha kaya dan Allah yang memberi rezeki kepada aku. Itu maknanya dia memahami. Kemudian dia jadi susah. Dia jadi susah. Bila jadi susah, dia memahami rezeki dan harta ini apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga Al-Qabid. Kita ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dia tidak terasa hairan pun apa yang berlaku ke atas dirinya. Orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah putus harapan kepada Allah, tidak heran ke atas dirinya. Sebab apa? Dia tahu dia bergantung kepada apa? Zat yang maha kaya, Zat yang maha menerima taubat, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Sebab itu kita dapati sebahagian kalam orang-orang arif billah. Arif billah ini kita ambil zaman-zaman yang terdekat dengan kita. Apa yang disebutkan, kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut menjadi hamba yang miskin sedangkan aku adalah hamba kepada yang maha kaya. Ini tengok pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana itu dari sudut harta. Jadi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja membicarakan perihal harta kita, diri kita, bahkan kepada seluruh perbuatan kita. Ada orang ketika dia beribadah kepada Allah, alhamdulillah dia beribadah kepada Allah, dia ingat. Dia ingat. Tapi ketika dia bermaksiat, dia buat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini Tuan Guru mengingatkan kepada kita tentang kita menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana. Dan kita kena kenal diri kita. Seperti mana Sayyidina Bilal ibn Rabah bukan sahaja diuji dengan kemiskinan, tetapi diuji dengan penyeksaan daripada tuannya ketika itu, tetapi tidak memutuskan pergantungannya kepada Allah, bahkan menjadi kemanisan bagi mereka apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Sayyidina Bilal mengatakan ahadun ahad, tetap dengan pendiriannya dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bagi mereka yang arif billah, yang ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Nabi sallallahu menyebutkan dalam satu hadis, apa dia? Idza ahabballahu 'abdan fa asabahu. Salah satu tanda cara Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba tersebut, maka Allah akan uji. Jadi bagi mereka yang beriman kepada Allah, apabila datang ujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah agar Allah bantu mereka agar supaya mereka lepas daripada menjalani ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu qala musannif rahimahullahu taala, hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin insyaallah taala. فاعلم واعبد ربك بالتشمير حيث أخذت كل الأسباب تقربك إلى الله عز وجل وابتعدت كل معصية وضلال حتى تعبت وسقمت وشعرت بالضعف في إنقاذ نفسك وتركت النظر إلى عملك لشعورك عن العدم الفائدته وتخليت من الاعتماد على نفسك فتوجهت بذلك إلى الله عز وجل كل التوجه وافتكرت إليه كل الافتقار ودم على ذلك الحال حتى وصلت إلى باب الإضرار والانكسار. إنه أول باب المعرفة وبداية سيرك سيرا صحيحا
فالله سبحانه وتعالى يجعل مرورا هذا الباب شرطا لك ولكل قاصد مثلك ليعرفك أولا من هو ومن أنت فهو العلي القدير وأنت عبد ذليل لا تستطيع أن تنقذ نفسك مما كرهت فبه تعرفت على مقصودك فتتأدب معه خلال هذا السير الإيماني والعرفاني فكيف يمكن أن يدخل المجلس الملك من لا آدب له وكيف يتأدب حق الأدب من لا يعرف قدر ربه ومالكه قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. Ini sebutkan Allah Subhanahu dan dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ma qadarallahu haqqa qadrih innallaha lagayyun aziz. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan fa'mal, maka beramallah, beramallah, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu. Ini Tuan Guru mengajak kita mengenal diri kita ini dengan apa dia? Wa'mal, beramal dan sembahlah Tuhanmu. Apa yang dimaksudkan dekat sini, yang ingin disampaikan oleh Tuan Guru dekat sini, bila kita diajak untuk beramal ini, kalau kita tengok ayat Quran, wa amil apa ni di antara ayat setelah daripada beriman, wa amilus salihat, innal ladzina amanu wa amilus salihat, apa dia, sungguhnya orang yang beriman dan yang beramal soleh. Bila sebut beramal soleh ini, yang dimaksudkan daripadanya al-istiqamah, al-istiqamah. Habis tu kalau kita ini ada orang, ada jenis manusia seperti kita lah. Kadang-kadang kita beribadah, tetapi kita terjerumus di dalam kelalaian. Adakah kita tidak istiqamah? Dari sudut tu tidak, kita tidak istiqamah. Tetapi dari sudut yang lain kita perlu istiqamah. Apa dia? Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus sambung lagi ibadah, perbuatan yang baik. Maknanya jangan pernah putus asa. Sebab itu Tuan Guru mengingatkan kepada kita minggu yang lepas, jangan pernah putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjerumus di dalam kelalaian, kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya wa'bud, fa'mal wa'bud, beramal dan sembah Allah Subhanahu wa taala. Bitashmiri, dengan sepenuh tenaga, dengan sepenuh tenaga. Sepenuh tenaga apa dia? Zahir dan batin kita. Zahir dan batin. Tak cukup dengan zahir kita sahaja. Tak cukup dengan zahir, bahkan batin itulah yang lebih utama. Sebab itu disebutkan himmatur rijal, apa dia? Semangat seorang ini mampu apa dia? Yukassir al-jibal, mampu untuk menghancurkan gunung ganang. Sebab itu ada satu riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW menyebutkan, jika seseorang itu mengatakan dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah percaya. Tetapi jika dia mengatakan saya dapat menghancurkan gunung tersebut, boleh percaya. Maksudnya apa nak disampaikan? Saya nak ambil poin.
Nabi bagi masal, gunung ini boleh dihancurkan oleh manusia. Tengoklah berapa banyak gunung ganang dah hancur sekarang. Dah jadi bandar pun ada yang asalnya gunung jadi rata. Dah tak nampak gunung, dah jadi dah macam bandar. Jadi kita tengok zaman dahulu macam mana. Gunung ganang ni dia buat rumah. Orang kan dulu besar-besar, dia gali gunung tu, dia buat rumah dalam tu. Jadi binaan dia orang luar biasa. Jadi disebutkan kepada kita dengan sepenuh tenaga. Tapi tenaga yang paling kuat ni adalah tenaga batin kita. Kalau tak ada tenaga batin, bagaimana kalau kita katakan orang itu dia kena stroke, wal'iyadzubillah, tak mampu nak buat amalan yang zahir seperti mana orang biasa? Adakah dia lemah semangat? Adakah dia tak perlu beramal? Perlu juga beramal, tetapi memerlukan kekuatan yang batin. Sebab bila ada kekuatan batin ini, iaitu kekuatan hati, kekuatan sanubarinya, bagaimanapun keadaannya, dia tetap beramal dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tahu dia adalah hamba. Sebab itu kita diingatkan oleh Tuan Guru dengan apa? Wa'bud. Maknanya sembah Allah. Maknanya apa ni? Nak kita kenal kita ini adalah hamba, dan inilah watak kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai pelakon, tetapi sebagai hamba yang hakiki, zahir dan batin. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan sepenuh tenaga sehingga engkau telah mengambil segala penyebab yang boleh mendekatkan engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya seseorang ini dia nak bagi tahu kepada kita dah macam-macam dah kita buat. Kita dah puasa, kita dah baca Quran, kita dah selalu datang ke masjid, kita dah bagi sedekah, kita dah buat baik. Maknanya banyak perkara-perkara yang baik kita dah lakukan. Jadi alhamdulillah. Dan juga berusaha menjauhi setiap maksiat dan kesesatan. Maknanya ini kita sedang berlawan dengan syaitan dan hawa nafsu. Beramal dan maksiat ini perkara yang berbeza, tetapi ada satu yang menjadi sebab apa dia? Kita ini walaupun beramal tetapi masih jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kita merasakan beramal ini dengan sebab diri kita, dengan sebab kekuatan yang ada pada kita. Maknanya kita putus, kita lupa kita beramal ini dengan sebab taufik Allah. Kemudian begitu juga dengan bermaksiat, tidak ada yang mampu mengeluarkan kita daripada kemaksiatan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang itu dia bergantung kepada dirinya untuk mengeluarkan dirinya daripada kemaksiatan adalah dirinya, maka dia tidak akan jumpa titik keluar kecuali dia berputus asa dengan dirinya dan dia kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dia akan lepas, barulah dia akan jumpa pintu keluar daripada kemaksiatan dirinya, dan melihat amalnya itu adalah hasil daripada taufik ataupun pemberian taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maknanya dia dah sekarang ni disebutkan engkau telah mengambil segala penyebab yang boleh mendekatkan engkau kepada Allah Azza wa Jalla, dan engkau telah menjauh setiap maksiat dan kesesatan sehingga engkau merasa letih, dah penat.
Sebab itu ada orang, ustaz, saya dah beramal, saya dah solat, tapi kenapa Allah uji saya? Macam yang COVID ni lah, banyak kita nak baik, alhamdulillah kita datang ke masjid ni, dapat dengan kuliah, kita punya bisikan-bisikan syaitan ni mampu ditepis. Tapi bagi mereka yang tak datang kuliah, ada mengaku orang Islam tetapi menyalahkan Tuhan, wal'iyadzubillah. Kenapa Allah buat kita macam ni? Wal'iyadzubillah. Sebab apa? Inilah yang dia merasakan amal dia tersebut dah cukup baik dah dia lakukan, dia lupa dia buat amal itu Allah yang bagi tahu taufik kepada dia, sehingga dan dia merasakan bila dia buat amal ini seolah-olah wajib, baik je Allah nak bagi kat dia. Dia lupa tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tak semestinya kita beramal itu kita akan dibalas dengan baik saja, ataupun kita terasa kita akan mendapat baik saja. Tak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak. Kita tak tahu, bagi kita zahir kita ini, bagi penilaian kita, baik itu zahir sahaja, yang tak baik itu zahir sahaja. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Kadang yang tak baik itu adalah baik bagi kita, dan yang buruk, yang baik itu adalah buruk bagi kita. Ini Allah sendiri, soal zat Allah Subhanahu wa taala yang nyatakan sendiri dalam surah Al-Baqarah. Kadang-kadang kita merasakan, Allah SWT sebutkan, kadang-kadang kamu merasakan yang baik itu baik bagi kamu, sedangkan dia adalah buruk bagi kamu. Dan yang buruk kamu ingatkan, kamu sangkakan yang buruk itu tak baik bagi kamu, sedangkan perkara tersebut baik bagi kamu. Sebab itu penilaian baik buruk ini jangan kita nilai dengan diri kita, tapi nilai dia dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nilai dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Macam yang berlaku kepada kita hari ini, diuji dengan COVID-19, kita ukur dengan apa dia? Melihat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita merasakan apa dia? Kita ini memang adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menjauhi kemaksiatan sehingga engkau merasa letih, penat. Buat baik tetapi diuji juga. Buat maksiat, kemudian buat maksiat, nak buat taubat lagi, rasa penat. Penat, kemudian buntu, dah tak tahu jalan keluar macam mana, dan lemah untuk melepaskan dirimu. Kita dah lesu dah penat dah. Macam manalah kita nak keluar daripada kehidupan seperti ini. Sebab sebelum ni kita merasakan kita beramal dengan sebab diri kita sendiri. Kita beramal dengan sebab usaha kita. Sedangkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, dan engkau tinggalkan dari melihat amalan-amalanmu. Sini Allah Subhanahu wa taala nak berikan kesedaran kepada kita. Bila kita terasa penat, bila kita terasa letih, daripada melawan diri kita dengan kita merasakan yang berlawan ini adalah diri kita, daripada merasakan kekuatan ini daripada diri kita, kita hilang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ni Allah Subhanahu wa taala nak berikan kesedaran kepada kita. Sebab itu jangan putus asa di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menyembah Allah Subhanahu. Sebab itu disebutkan fa'mal wa'bud. Beramal dah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ianya beramal dengan
istiqamah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bila seseorang itu dah penat, maka bila dia istiqamah dan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala terus berterusan, maka kita menanti hidayah Allah Subhanahu wa taala dan taufik Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan apa dia? Dan engkau tinggalkan dari melihat amalan-amalanmu lantaran perasaanmu bahawa amalan-amalan tersebut tidak dapat melepaskan engkau. Ini adalah hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal sehingga kita dapat perkara ini. Kita menyembah Allah sehingga kita dapat merasakan perkara ini. Apa dia? Tidak dapat kita keluar daripada masalah kita, melainkan apa dia? Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok dia sebutkan apa? Perasaan dari melihat, dan engkau tinggalkan dari melihat amalan-amalanmu lantaran perasaanmu bahawa amalan-amalan tersebut tidak dapat melepaskan engkau, dan engkau berlepas diri dari bersandar di atas dirimu, maka engkau pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla semata-mata dengan sepenuh jiwa ragamu, dan engkau pun mula bergantung kepada Allah dengan sepenuh pergantungan. Inilah yang kita nak. Kita beribadah ni dengan sebab taufik Allah. Sebab itu dalam syurga pun tidak ada seorang yang masuk syurga melainkan mereka ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan satu kisah tentang seorang yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkanlah hamba aku ini dengan rahmatku. Kemudian hamba tersebut mengatakan, kenapa saya nak masuk dalam syurga dengan rahmat Allah, sedangkan saya menyembah Allah, saya beribadah istiqamah selama 500 tahun. Saya nak masuk dengan sebab amal saya. Nak masuk dengan amal saya. Kemudian bila ditimbang amal, Allah perintahkan malaikat timbang amal dengan nikmat mata sahaja tak mampu amal dia tersebut mengatasi berat nikmatnya mata. Akhirnya gagal kalau melihat kepada amal tersebut, gagal untuk dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Izin ya. Jadi gagal. Akhirnya barulah dia sedar memang amalan tersebut tak mampu untuk menyelamatkan dia, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada seorang sahabat, sehingga sahabat yang lain mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia mengadu? Ya Rasulullah, ini fulan bin fulan kalau solat selalu suka sangat membaca surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Kemudian Nabi SAW panggil sahabat tersebut untuk menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau membaca surah Al-Ikhlas di dalam solat? Setiap rakaatmu engkau membaca surah Al-Ikhlas. Ya Rasulullah, kerana saya mencintai surah tersebut, kerana dia di dalam surah tersebut menyebutkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cinta Allah Subhanahu wa taala dan saya
suka ayat tersebut dengan sebab dekat situ adanya tentang apa dia, zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala ini Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. Jadi sahabat tersebut dia apa dia? Berlazat-lazat dengan apa dia? Merasakan dirinya ini hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad. Tempat dia bergantung segala hajat. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah Allah nak ajarkan kepada kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada satu kisah seorang yang berusaha menyelamatkan dirinya daripada dosa dan maksiat, sehingga dia menghindari, menjauhi manusia. Kemudian dia beruzlah di satu tempat yang tidak ada orang lain, hanya di dirinya sendiri saja, di dalam hutan lah, sendiri. Kemudian satu malam dia diuji. Tiba-tiba ada perempuan yang datang untuk apa? Menumpang rumahnya dalam keadaan hujan lebat. Dalam keadaan hujan lebat. Tapi nak buat macam mana, dah malam. Dah malam dan perempuan tersebut perlu diselamatkan. Dia pun dengan iman kepada Allah bawa perempuan itu masuk. Tetapi yang ini lain, berbeza. Macam mana dia buat? Bila dia dah masukkan perempuan dalam rumahnya, dia tak boleh tidur dan dia pun tak boleh beramal. Sebab dia terganggu dengan kewujudan seorang wanita dalam rumahnya. Tetapi apa yang dia buat? Dengan pelita tersebut dia bakar jari dia. Dia nak bagi pengejaran kepada diri dia. Dia bakar jari dengan pelita. Kemudian terbakar. Kemudian apa dia cakap? Wahai diri, api dunia sahaja engkau tak mampu nak menahan, bagaimana engkau nak menahan api akhirat, api neraka. Orang yang sampai tahap tu, orang nak melawan dia punya nafsu, kejahatan nafsu dia. Sampai macam tu pengorbanan dia, nak tunjukkan dia ni nak istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat orang-orang yang macam ni. Kemudian yang berlaku di Mesir pun ada. Ini saya dengar daripada kisah ini, dengar daripada tuan guru kita, pengarang kitab ini juga. Seorang anak muda yang jual kipas dekat Mesir. Kemudian lalu satu tempat, apa dia? Dipanggil. Kali ini cara pembeli lain, berbeza dengan yang lain. Kalau nak beli turun bawah, kali ini dia dipanggil untuk naik ke rumah. Bukan naik ke rumah, masuk ke rumah. Dia pun sebagai nak meraihkan pembeli, naiklah. Dan pembeli pula tersebut adalah wanita. Dia pun meraihkan, naik. Dia ingatkan nak beli di luar rumah saja. Apa yang berlaku? Diminta masuk ke dalam. Dia pun rasa was-was, masuk ke dalam ke ataupun tidak, masuk ke dalam atau tidak. Tapi orang yang nak beli, ini mungkin rezeki aku yang Allah nak letakkan kat sini, nak beli. Kemudian masuk. Bila masuk, perempuan tu kunci daripada pintu daripada dalam. Dia terjebak dengan apa dia? Perancangan syaitan. Tetapi dia adalah seorang anak muda yang soleh, yang tidak memutuskan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Cerita ni ada dua riwayat. Kita baca riwayat yang satu ni dulu. Apa dia? Bila dia dah masuk, perempuan tu minta dikipaskan. Minta dikipaskan. Tetapi dia ini kenal, aku ini adalah hamba Allah, perkara ini adalah dosa. Riwayat yang pertama, dia minta izin dengan perempuan tersebut. Baiklah. Sebab perempuan tu ancam dia, kalau dibuka pintu tu dia lari, perempuan tu akan menjerit, mengatakan dia nak dirogol ataupun dia buat jahat kepada perempuan tersebut. Tapi rahmat Allah kepada dia dan tawakal dia kepada Allah, dia minta izin dengan perempuan, tak apa, saya pergi siap mandi dulu. Dia masuk bilik air. Riwayat yang pertama ini mengatakan dia buka tingkap bilik air itu, dia terjun daripada kalau tak silap daripada bangunan tingkat 3 ke tingkat 5, dia terjun. Dan kisah ini ma'ruf dekat Mesir. Mungkin ustaz ni pernah dengar juga. Seorang pemuda penjual kipas, dia terjun daripada rumah tersebut, tapi dia tak ada apa-apa. Bila ditanyakan, dia kata saya pun tak sedar macam mana saya terjun, tapi saya merasakan ada yang membawa saya, letakkan saya dekat tanah dekat bawah. Itu riwayat yang lain. Yang lain ada mengatakan dia masuk, dia buang air, dia lumurkan najis dekat badan dia, sehingga perempuan bila dia keluar, dia pergi jumpa perempuan tu jijik, halau dia keluar. Tapi nak bagi tahu sampai tahap tu mereka punya istiqamah dan ijtihad mereka, pengorbanan mereka nak melawan syaitan dan hawa nafsu. Sampai tahap tu, sampai nyawa mereka terancam. Kita belum tahap sampai nak bakar jari kita, kan? Wal'iyadzubillah, kita minta kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada ujian sedemikian. Ini ujian bersama perempuan berdua-duaan, lama pula beruzlah dalam hutan, kan? Memang ujian sangat besar, tetapi sanggup bakar jari tersebut semata-mata untuk nak menguatkan imannya lagi tentang Allah SWT, tentang akhirat. Itulah sebahagian kisah. Dan satu kisah lagi, masa pun ni dah memang to be continue. Kita masuk kepada episod yang minggu hadapan, insya-Allah kita sambung seorang wanita yang salihah, bagaimana dia menyelamatkan dirinya daripada niat jahat seorang lelaki yang ingin memperkosa ke atas dirinya. InsyaAllah bersambung minggu hadapan. Mudah-mudahan kisah-kisah tersebut memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus istiqamah dan berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah terima taubat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan tahniah kepada mereka yang istiqamah datang ke masjid seperti ini. Saya sendiri pun tak dapat istiqamah datang ke masjid. Jadi tuan-tuan yang hadir hari ini, alhamdulillah dapat istiqamah. Dan inilah tengok, setiap minggu alhamdulillah, harap-harap ada wajah-wajah baru lagi minggu depan. Harap-harap macam itulah. Kalau yang ada bekerja, boleh datang sini, paling kurang solat subuh lah dekat sini, dekat masjid ataupun dekat surau. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.